Hai semua, saksikan perkongsian hasil kerja murid saya. Selamat menonton dan mendengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif Hazim dari kelas 3 Makmur. Hari ini saya akan membentangkan PBL Bahasa Melayu saya yang bertemakan kekeluargaan, iaitu konflik adik-beradik berebut harta pusaka. Dalam kalangan masyarakat Malaysia, isu perebutan harta pusaka menjadikan konflik antara ahli keluarga sehinggakan berlaku pecah belah dalam ahli keluarga mereka. Kesedaran kepentingan tentang menjaga harta pusaka turun-temurun masih di tahap yang rendah. Hal ini diperkatakan demikian kerana masyarakat Malaysia mahu cepat kaya atau kewangan yang mudah dengan menjual harta turun-temurun. Harta pusaka ialah harta yang diwarisi turun-temurun, iaitu harta yang dimiliki oleh ketua keluarga yang akan diwarisi kepada ahli keluarga setelah ketua keluarga meninggal dunia. Isu perebutan harta pusaka seolah-olah sudah menjadi lumrah kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi disebabkan oleh sikap tamak seseorang kerana tidak berpuas hati dengan apa yang telah diperolehi atau tidak diperolehi. Selain itu, perebutan harta pusaka juga disebabkan sikap malas untuk berusaha sehingga tidak mahu bersusah payah mencari harta sendiri dan mahu mendapatkan harta dengan cara yang mudah. Akhir sekali, terdapat juga segelintir masyarakat tidak bersetuju dengan kaedah pembahagian faraid sehingga terjadinya perebutan harta pusaka. Terdapat beberapa cara untuk menjaga harta pusaka. Pertama, melunaskan hutang paitung yang ditinggalkan oleh si mati. Kedua, melakukan pengasingan terhadap harta yang dimiliki atau yang diuruskan oleh si mati. Dan yang ketiga ialah menyempurnakan kewajipan terhadap si mati dengan segera. Masyarakat perlu menjaga harta pusaka agar dapat mengelakkan daripada konflik perebutan harta pusaka kerana harta pusaka mungkin terpaksa dibukukan oleh pihak berkuasa kerana kurang pengetahuan dalam pengurusan harta pusaka dalam kalangan keluarga atau waris yang terlibat. Hal ini akan menyebabkan waris yang ditinggalkan sengsara dengan harta yang ditinggalkan tidak dapat dimanfaatkan sebaiknya demi kelangsungan hidup generasi seterusnya. Perkara yang perlu dilakukan untuk menjaga harta pusaka ialah melakukan wasiat, pengurusan hutang, perbelanjaan jenazah dan pengurusan cukai atau zakat yang tertangguh. Terdapat cara untuk membagikan harta pusaka dalam ahli keluarga mengikut: pertama, Undang-Undang Syariah. Pembahagian secara faraid bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam dan disahkan Mahkamah Syariah. Kedua, Undang-Undang Sivil. Pembahagian mengikut persetujuan. Surat kuasa pentadbiran atau akaun akan dikeluarkan apabila seseorang itu meninggal tanpa wasiat. Membuat perintah pembahagian dan pemohon perlu sertakan bukti kematian seperti perintah anggapan kematian ataupun salinan surat perakunan kematian si mati. Dan yang ketiga ialah Undang-Undang Anak Negeri. Tertakluk kepada dua undang-undang iaitu Akta Probate dan Pentadbiran 1997, Akta 97. Pembagian harta terbagi kepada tiga. A. Pusaka biasa. Harta boleh ahli dan tidak boleh ahli yang jumlah nilai melebihi RM600,000. B. Pusaka kecil. Harta tidak boleh ahli atau campurannya dengan harta ahli jumlah nilai tidak melebihi RM600,000. C. Pusaka ringkas. Harta yang jumlahnya tidak melebihi RM600,000. Terdapat banyak cara untuk menjana harta pusaka supaya bertambah dan memberi manfaat kepada ahli keluarga secara turun-temurun, iaitu membina sebuah muzium harta pusaka dan masyarakat boleh mendermakan harta pusaka kepada muzium tersebut agar dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada generasi muda secara turun-temurun. Dalam hal ini, wang yang telah diperolehi daripada membina muzium tersebut dapat dikongsikan oleh ahli keluarga dan masyarakat yang telah menderma. Selain itu, harta pusaka juga tidak akan pernah menurun harganya. Oleh itu, waris perlulah bijak untuk mengambil kesempatan untuk menjual harta pusaka seperti tanah dengan harga yang tinggi.
Kita dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan memelihara harta pusaka untuk generasi akan datang dengan cara melakukan program kesedaran kepada semua golongan masyarakat terhadap pentingnya memelihara harta pusaka untuk generasi muda. Hal ini akan dapat menarik minat golongan muda untuk memelihara harta pusaka agar generasi masa hadapan akan dapat mengekalkan harta pusaka mereka secara turun-temurun. Oleh itu, program kesedaran haruslah perlu dipergiatkan setiap tahun agar dapat menarik minat masyarakat tentang kepentingan harta pusaka. Terdapat beberapa kumpulan waris yang berhak untuk menguruskan harta pusaka dalam sesebuah ahli keluarga. Kumpulan waris yang pertama ialah suami, isteri, ibu, bapa, anak lelaki dan anak perempuan. Waris yang kedua ialah waris gantian, iaitu datuk sebelah bapa, nenek, cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki. Dan waris kumpulan yang ketiga ialah waris sisian pertama, iaitu saudara lelaki dan perempuan, seibu sebapa, saudara lelaki dan perempuan sebapa dan saudara lelaki dan perempuan seibu. Dan kumpulan waris yang terakhir adalah waris utama selepas warisan sisian pertama, iaitu bapa saudara sebelah bapa. Langkah-langkah untuk menguruskan harta pusaka mempunyai 6, iaitu pengebubian. Perkara pertama yang perlu disegerakan adalah urusan pengubian jenazah. Kedua, hutang. Selepas selesai proses pengubian jenazah, waris perlu melangsaikan hutang si mati sama ada hutang dengan Tuhan maupun hutang pada manusia yang boleh dibayar dengan menggunakan harta si mati. Yang ketiga ialah pusaka. Selepas mati, status harta bertukar milik kepada waris yang perlu menjalani proses pertukaran milik, iaitu proses perolehan kuasa, proses pentadbiran dan proses pembahagian kepada waris yang layak. Keempat, perolehan kuasa. Waris perlu mengemukakan permohonan pusaka di mana-mana pejabat pusaka kecil atau mahkamah tinggi sivil atau amanah rakyat berhad. Yang kelima ialah pentadbiran. Waris perlu membuat urusan di pejabat-pejabat pentadbiran untuk mencairkan aset. Dan yang keenam, terakhir sekali, pembahagian. Waris boleh bersepakat dalam pembahagian harta pusaka sama ada faraid atau sama rata dan menerima hibah yang diberikan oleh si pemilik harta. Perasaan saya berkaitan dengan isu perebutan harta ialah hal ini adalah perlu dielakkan oleh setiap golongan masyarakat kerana hal ini boleh membawa konflik adik-beradik untuk merebut harta pusaka. Hal ini juga dapat merosakkan silaturahim antara adik-beradik. Oleh itu, kita sewajarnya perlu mengetahui tentang pengurusan harta pusaka agar tiada pergaduhan yang berlaku. Terimalah sajak daripada saya yang bertajuk Harta Pusaka. Harta pusaka, harta yang diwarisi turun-temurun. Janganlah kita berebut harta disebabkan oleh sifat tamak di dalam diri. Wahai masyarakat, marilah kita menjaga harta pusaka agar dapat dimanfaatkan demi kelangsungan hidup generasi masa hadapan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sila subscribe, view, share dan like. Jumpa lagi video akan datang. Bye.